Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ini cikgu sambung lagi untuk video yang ketiga dalam kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, hari ini cikgu sambung muka surat 102 iaitu soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 dia nak kamu lorekkan rantau di mana diberi 3 ketaksamaan. Okay, kalau sebelum ni soalan nombor 3 dia dah lukis grafnya. Okay, garis lurus yang terlibat. Kamu cuma perlu lorekkan saja rantau. Okay, tapi untuk soalan 4, kamu dikehendaki melukis dahulu garis lurus yang terlibat dan kemudian kamu perlu lorekkan rantau yang dikehendaki. Okay, so cikgu terus tunjukkan beberapa contoh di sini. Okay, cikgu tunjukkan contoh B dan C. Okay, tapi selepas cikgu tunjukkan soalan B, kamu cuba dahulu soalan C sendiri, kemudian barulah comparekan jawapan dengan cikgu. Okay, soalan untuk B, soalan A cuba sendiri buat sendiri. Okay, soalan B, diberi Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 1. Okay, ini persamaan pertama. X lebih kecil daripada 2 dan 2X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 3. Okey. So, kita cari dahulu di mana kita akan buat dulu jadual ini. Okey. So, kalau dalam exam dia tak diberi jadual, kamu sendiri kena lukiskan ataupun adakan sendiri jadual ini. So, untuk kita lukis garis lurusnya, kita perlu letakkan dulu tanda sama dengan kat sini. Okay. So, Y sama dengan X tambah 1. Kita gantikan. Okay, ada tak diberi domain kat sini? Ataupun, soalan dulu Soalan dia, lukiskan kertasama berikut dengan rantau berlorek. Jadi, sekarang dia tak bagi domain yang berapa. Okay, kamu boleh pilih mana-mana sajalah. Contohnya kalau kita mulakan dengan X kosong, paling senang kita ambil lah X kosong, Y berapa cari. Okay, kemudian kalau Y kosong berapa X, itu pun boleh. X kosong, Y berapa, kemudian ambil Y kosong, X nya berapa. Itu paling mudah. Okay, so tengok dulu. X kosong, ambil apabila X kosong. Okay, Y berapa? So, Y sama dengan 0 tambah 1. So, Y sama dengan 1. Okay, yang kedua, Y sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan X tambah 1. Jadi, X sama dengan negatif 1. Okay. Itu yang pertama. Okay, itu yang kedua pun sama konsep dia. Awak letak 0 kat sini. Okay, bila X 0. Okay, jadi 2 darab 0 tambah Y sama dengan 3. So, 2 darab 0, 0. Jadi, Y sama dengan 3. Kemudian, bila Y sama dengan 0, apa pula X-nya? Jadi, 2X tambah 0 sama dengan 3. So, 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. X sama dengan 3 per 2. Okey. Jadi sekarang kalau kamu tengok 3 per 2 tu kat mana ya? Jadi kamu boleh tukar juga. Kalau tak boleh cari 3 per 2 di mana, kita boleh tukar kepada contohnya tukar kalau X 6. Y berapa pun boleh. Okey. Ataupun tukar kepada Y 6. Y6 atau Y4 ke X ni berapa. So, itu pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. Contoh, cikgu tukar sikit. Y kosong. Yang kita boleh cari tepat-tepat dia punya nilai dia. Contohnya, kita ambil kita boleh juga ambil X2. Right?
Okey, ambil X2 lah, senang. Sebab ada ni Kalau X2, Y berapa? Okey, cikgu ubah sikit. Sebab 3/2 tu susah nak cari pula kan. Kita cari Okey, kalau X2, Y-nya berapa? So, 2 darab 2 tambah Y sama dengan 3. So, ini 4 tambah Y sama dengan 3. So, Y sama dengan 3 tolak 4. Okay, so Y sama dengan negatif 1. So, kita tukar sikit. Jadi, nombor bulat senang sikit kita nak cari. Okay, ni sekarang kita ambil pembaris. Okay, buatkan dia punya paksi dahulu. So, tengoklah ke mana. Tengah-tengah pun tak apa. Okay, ni ada berapa kotak ni? Anggailah kalau tak boleh. Make sure you guna pensel. Jangan guna pen bila melukis. Okay, sebab apa? Sebabnya kamu boleh padam. Okay, ini Y, ini X. Ini asalan kosong. Okay, kemudian kita lakarlah ini 2, ini 4, ini negatif 2, ini 2, 4. Negatif 2, negatif 4. Okay, sekarang kita akan lakarkan mana tempat dia. Okay, bila X kosong, Y 1, X kosong, Y 1, X negatif 1, Y kosong. Okay, nampak itu. Buat garisan untuk persamaan yang pertama. Okay, sekarang cuba awak tengok persamaan pertama ini tanda sama dengan ada ke tak? Ada tanda sama dengan kan? Jadi kita buat solid line. Terus kat situ awak decide. Okay, dan yang pertama, yang kedua, bila X kosong, Y 3, X kosong, Y 3, X kosong, Y 3. Okay, satu lagi bila X 2, Y negatif 1. Okay, kemudian okay, yang ini kena buat garis dotted line sebab okay, dotted line ke garis penuh? Okay, ini garis penuh juga. Okay, kita buat persamaannya. Okay, nampak? Okay, sampai situ boleh faham Dan satu lagi yang tak ada dalam table ni tapi sebab dia simple saja iaitu X sama dengan kita ambil X lebih kecil dari 2 ni kita ambil X sebagai X sama dengan 2. Mana garisan X sama dengan 2? So pada paksi X awak tengok mana dia 2. Okay, itulah garisan kita. Tapi ingat tengok kat sini dia adalah lebih kecil. Tak ada tanda sama dengan, jadi kita buat dotted line. Ataupun garisan putus-putus. Okay, dah habis. Sekarang jangan lupa untuk kita labelkan dia. Okay, labelkan garisan ini adalah X sama dengan 2. Kena labelkan. Tak labelkan, nanti awak nak cari pula susah. Ini X sama dengan 2. Okay, yang tadi 2, 3 tadi. Ini 2X tambah Y sama dengan 3. Dan ini adalah Y sama dengan X tambah 1. Okay, nampak So, step-stepnya. Kemudian barulah kita akan cari rantau yang berlorek sekarang. Okay, so untuk cari rantau yang berlorek, kita akan buat satu-satu Okay, Y sama dengan X tambah 1 tadi. Mana garisan dia? Okay, so tengok yang ini lebih kecil. Y-nya lebih kecil, garisan mesti ke bawah. Ni lebih kecil kat sini. Cikgu buat draft macam tu saja dulu. Okey, kemudian yang kedua, X lebih kecil daripada 2. Garisan putus-putus lebih kecil daripada 2, maksudnya ke kiri. Dan satu lagi, 2X tambah Y lebih kecil daripada 3. Garisan ke bawah sebab lebih kecil. Ke bawah dia macam ni lah, bawah. Okey, jadi kat mana Tak nampak juga Kat mana yang terlibat?
yang ketiga-tiganya diwakili oleh ketiga-tiganya. Okay. So kat sini tak ada lah kawasan ni. Kawasan ni pun tak ada, ini pun tak ada. Di sini pun tak ada sebab garisan ni sampai situ saja. So kalau awak perhatikan betul-betul, nanti awak lorekkan betul-betul. Dia punya limit dia hanya pada garis ini saja. Nampak cikgu highlightkan ni. Ni sampai sini. Okey, kawasan itu saja. Okey, boleh nampak cikgu highlightkan itu adalah kawasan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Boleh? Ini pun bukan. Jadi kalau awak tak berapa nampak, awak boleh cuba gunakan pensel dan lorekkan dan tengok di mana tempatnya bertindih. Cikgu tak nak tunjuk kat sini sebab cikgu terpaksa, kalau tidak cikgu kena padam semua. Ini susah pula Cikgu tak tunjukkan warna dia sebab cikgu kena padam balik semua nanti. Okey, so awak cuba. Okey, nampak kat situ lah tempat dia. Okey. Okey, untuk C, cara yang sama juga. Okey, sebab kita tak tahu berapa nilainya, kita ambil lah kosong kat sini, kosong. Okey. Ataupun kat sini kosong, kosong juga. Awak cuba masukkan nilai dia. Bila X kosong, X sama dengan kosong, Y sama dengan berapa? X kosong, Y berapa? Masukkan dengan persamaan macam biasa. Okey, tolong cek dan awak akan dapat di sini negatif 1. Ini akan dapat 1/3. Dan ini awak akan dapat 1/2 dan sini 1. Okey, awak tolong cek balik macam mana cikgu dapat yang ini. Okey, kemudian step yang sama kita akan buatkan gambar rajah ataupun kita akan buat dia punya paksi dahulu. Paksi Y dan paksi X. Okey, so ini 2, 4. Okey, sekarang kita plotkan point dia, X kosong, Y negatif 1. Ni. X 1/3, Y kosong. X 1/3. Ini 1. 1/3 maksudnya kurang daripada 1. Betul? Kurang daripada 1, lebih kurang kat sini lah. Jadi awak ambil pembaris. Awak gariskan. Okey, lebih kurang macam ni lah. Kita ambil 1. Okey. Buat garisan, terus tuliskan persamaan dia iaitu Y sama dengan 3X tolak 1. Okey. Yang kedua, X kosong, Y setengah. X kosong, Y 1/2 kat sini. X1, Y kosong, X1, Y kosong. Okey, lebih kurang kat sini Ambil pembaris, gariskan. Okay, tulis ketaksamaan dia ataupun persamaan dia dulu, persamaan garisan iaitu Y sama dengan negatif X/2 tambah 1/2. Dan satu lagi adalah, ada 2 persamaan saja kan? Okay, ada 2 saja persamaan. Okay, jadi kita nak cari mana rantau yang memuaskan kedua-dua persamaan. Okay, so tengok yang pertama, Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Okey, ini garis 3X tolak 1. Lebih besar maksudnya ke atas. Ke atas dia ke sini. Okey, nampak Dan satu lagi, Y lebih kecil daripada negatif X/2 tambah 1 ni lebih kecil maksudnya dia punya garisan ke bawah. Okey, jadi kat mana dia bersilang? Okey, boleh nampak dengan jelas Ini boleh nampak dia punya tempat yang dia serentak adalah di kawasan yang cikgu lorekkan warna kuning ni. Cikgu warnakan dengan warna kuning. Boleh nampak? Okey, so kawasan itu yang kamu kena lorekkan. Boleh? Boleh faham Jadi cuba soalan yang lain dan kamu akan lebih faham.
Okey, seterusnya cikgu terus kepada soalan nombor 1 muka surat 105. Yang ini last sekali subtopiknya iaitu 6.2.4, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebenarnya untuk tajuk ini, okey, dia adalah basic kepada linear programming, okey, linear programming. Dia lebih kepada macam mana kita nak mengira keuntungan syarikat, macam mana kita nak mengira nak minimumkan ke kos satu perniagaan ataupun nak memaksimumkan keuntungan sebuah perniagaan. So dia gunakan konsep ini sebenarnya. Okey. Jadi kalau awak tengok soalan-soalan yang berkaitan dalam ni, dia melibatkan produk, dia melibatkan keuntungan, profit ataupun kerugian ataupun kita panggil apa? Cost. Kerugian pula. Cost. Okey, nak minimumkan cost dia. Jadi istilah-istilah penting sebelum cikgu pergi pada soalan dia, kamu perlu tahu dulu istilah-istilah penting. Okey, awak ambil ni dan salin. Istilah-istilah ini awak kena tengok dan awak kena tahu apa simbol yang kamu kena guna. Okey, kalau kamu tak boleh nak fahamkan konsep dia sekurang-kurangnya, macam mana dia punya ketaksamaan dia, selebih-lebihnya apa maksud dia, awak hafal. Okey, paling kurang awak hafal ini. Okey, tolong tengok ni. At least, okay, dalam soalan nanti dia akan bagi dalam dua language kan. Jadi awak boleh tengoklah istilah tu, awak highlightkan istilahnya. Kalau ada perkataan at least ataupun ada perkataan sekurang-kurangnya, itu maksudnya Y lebih besar ataupun ada tandanya lebih besar dan sama. At most ataupun selebih-lebihnya, maksudnya lebih kecil dan sama. Not less than. Okay, tidak kurang daripada, maksudnya lebih besar dan sama. Not greater than ataupun not more than, lebih kecil dan sama. Minimum, lebih besar dan sama. Maximum, lebih kecil dan sama. More than ataupun lebih daripada, lebih besar sahaja, tak ada tanda sama dengan. Less than, lebih kecil sahaja. Yang ini tolong hafal. Okay, so bila-bila masak boleh kita rujuk balik yang ni. Okay, so tengok pada soalan. Okay, tengok pada contoh dahulu. Okay, bila kamu dapat soalan ini, soalan sebenar dalam bab ini, dia kalau awak tengok soalannya adalah berkaitan dengan paper 2 sahaja. Maksudnya dia boleh keluar dalam paper 2 sahaja. Okey. Tapi kemungkinan besar format yang terkini cikgu tak pastilah, awak kena tengoklah macam mana Tapi sebelum ini dia hanya keluar dalam paper 2. Jadi macam mana bentuk soalannya? Inilah bentuk dia. Dia akan suruh kamu tuliskan ketaksamaannya sendiri. Okey. Dan bila ketaksamaan ditulis itu, kalau kamu salah saja simbol yang digunakan, maksudnya awak akan drag jawapan kamu untuk lukis, nak loretkan rantau, semua dia akan jadi salah. Jadi sayang kan? Kita tengok soalannya. Sebuah kedai menjual dua jenis produk, iaitu A dan B. Pada satu hari tertentu, kedai itu menjual X unit A. Kat sini awak highlightkan. X unit A dan Y unit B. Maksudnya X itu adalah untuk produk A, Y yang kita akan gunakan kita punya pemboleh ubah Y nanti untuk produk B. Okey, nampak keuntungan daripada penjualan seunit produk A ialah RM10 dan seunit produk B ialah RM20. Okey, penjualan produk-produk ini dalam sehari adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Okey, sekejap cikgu tukar dia punya warna sekejap. Produk B cikgu gunakan warna biru. Okey, Y unit ini produk B. Okey. So, sekarang tengok dia ada bagi 3 syarat kat sini dan daripada syarat inilah kamu akan tuliskan ketaksamaan dia. Okey, jumlah produk yang dia jual adalah sekurang-kurangnya. So yang ini kamu kena highlight kan. At least maksudnya list tu kecil kan, maksudnya at least ke atas, lebih besar. Nampak lebih besar. Nampak simbol digunakan lebih besar dan sama dengan. Okey. Jumlah produk yang dijual. Maksudnya jumlah produk yang dijual maksudnya produk A tambah produk B. Okey, produk A iaitu X, produk B iaitu Y. Tambah kedua-duanya adalah
lebih besar, at least. Jadi bila awak dah tahu dah at least tu tanda lebih besar dan sama dengan, awak letak je lah 80 kat situ. At least 80 unit kat situ. Okay, so tanda itu lagi penting sebenarnya. Yang akan jadi susahnya sebenarnya awak tak faham nak cara macam mana nak tulis ketaksamaan dia tu. Betul? Okay, yang kedua, bilangan produk A yang dijual tidak melebihi 2 kali produk B. Okay, tengok not greater than ataupun tidak melebihi. Tidak melebihi tadi cikgu cakap apa? Tidak melebihi maksudnya lebih kecil dan sama dengan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. Okey. Total sales number of product A. Bilangan produk A yang dijual. Produk A kita adalah apa? Produk A kita adalah X. Okey. X kita itu yang tidak melebihi. Maksudnya kalau kita tengok daripada arah X kita, X itulah is not less than. Okey. Maksudnya not greater than. Not greater than maksudnya kurang daripada. Itu maksudnya. Kurang daripada 2 kali produk B. Kurang daripada 2 kali produk B. Nampak? Jadi cikgu buat dalam bentuk X lebih kecil daripada 2Y. Kalau cikgu tukar dalam bentuk ini, Y pula. Jadi 2Y lebih besar daripada, lebih besar dan sama dengan X. Jadi kalau kita nak dapatkan Y saja, Y lebih besar dan sama dengan X per 2. Okey, sama tak dengan yang ini jawapan dibagi? Sama sahaja. Okey, jadi awak kena tengok bilangan produk A yang dijual tidak melebihi. Tidak melebihi maksudnya lebih kecil dan sama. Produk apa yang lebih kecil? Produk A iaitu X. Lebih kecil dan sama 2 kali produk B. 2 kali produk B iaitu Y. Itu cara kita nak keluarkan maklumat dia. Yang ketiga, jumlah keuntungan maksimum bagi kedua-dua produk ialah 1,800. Jumlah keuntungan. Okey, jumlah keuntungan maksudnya X kita tadi bilangan produk kita darabkan dengan bilangan ataupun nilai keuntungan dia. Tambahkan dengan Y darabkan dengan keuntungan dia sendiri. Jadi kat sini nampak 10 darab A iaitu produk A kita adalah X tambah RM20 darab produk B iaitu Y. Okey, kat sini dia kata total maximum. Okey, total maximum. Awak tengok kat sini kalau awak ingat balik maximum maksudnya lebih kecil. Nampak maximum lebih kecil. So nampak istilah dia lebih kecil daripada RM1,800. So tolong hafal tadi. Yang cikgu suruh hafal ni tolong hafal istilah-istilah penting dalam ketaksamaan ini. Kalau kamu tak boleh faham on the spot macam tu, awak boleh terus gunakan yang kamu dah hafal tu. Okay? So awak dah dapat ketiga-tiga ketaksamaan ini, barulah kamu akan buat step yang sebelum ni, iaitu kamu akan lukis graf, lukis ketiga-tiga persamaan dia, garis dia. Kemudian kamu akan cari rantau berlorek. Okay? Bila dah, maksudnya A ni kamu dah siap dah. A, B lukis dan lorek rantau berlorek yang kita dah buat sebelum ni. C, ini C yang baru yang kita akan selesaikan daripada graf kita. Sebuah kedai menjual 40 unit A dan 35 unit B. Adakah penjualan di atas memuaskan ke sistem ketaksamaan linear yang anda bina? Berikan justifikasi anda. Okey, maksudnya kat sini dia jual 40 unit A, maksudnya 40 ni X. Ini adalah Y. So awak tengok daripada graf kamu tu, mana titik dia? Titik 40, 35 ni. 40 X 40, mana? X 40, Y 35. Kat sini kan? 35 kat sini. Okey. So titik dia berada di sini. Ini titik 40, 35. So kalau kamu tengok titik 40, 35 tu, dia tidak berada di dalam rantau yang berlorek. Jadi dia adalah tidak memenuhi
memuaskan ketaksamaan tersebut. Boleh? So, soalan itu soalan tambahan yang kamu perlu jawab. Okey? So, cikgu rasa sampai sini dulu video cikgu. Cikgu terpaksa sambung lagi satu video untuk soalan-soalan dia. Okey? So, sampai berjumpa lagi ya. Okey, cuba dahulu soalan-soalan lain yang ada masalah boleh tanya cikgu kemudian dan cikgu akan buat satu lagi video bagi soalan-soalan yang soalan ni muka surat 105 dan seterusnya. Okey, Assalamualaikum semua.